Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi Sains Tingkatan 3 Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas. Kali ini kita akan bincangkan mengenai telinga. Jom. Tentu kamu tertanya-tanya, kenapa telinga ni penting? Bukan sahaja telinga ni berfungsi untuk mengesan bunyi bagi membantu kita mendengar, telinga juga mengandungi struktur yang dipanggil salur separuh bulat yang terdapat dalam telinga. Yang ini berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan badan kita. Telinga terbahagi kepada telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar terdiri daripada cuping telinga, salur telinga, manakala telinga tengah terdiri daripada gegendang telinga, ossicle, jendela bujur dan tube Eustachian. Telinga dalam pula terdiri daripada koklea, salur separuh bulat dan saraf auditori. Baiklah, cikgu tunjukkan gambar rajah telinga. Yang cikgu telah sediakan di hadapan kamu ini ialah gambar rajah yang siap dengan kod berlabel warna, iaitu warna kuning mewakili telinga luar, warna hijau mewakili telinga tengah dan warna sian mewakili telinga dalam. Cuping telinga akan menerima gelombang bunyi dan bunyi itu akan sampai ke salur auditori ataupun salur telinga yang akan menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga. Pada bahagian telinga tengah, gegendang telinga akan bergetar apabila gelombang bunyi mengenainya. Seterusnya, gelombang bunyi itu akan menyebabkan bahagian ossicle, iaitu tulang ossicle yang akan memperkuatkan getaran bunyi dan menghantarnya ke jendela bujur. Dari jendela bujur, getaran bunyi itu akan sampai ke telinga dalam. Seterusnya, terdapat satu bahagian iaitu tube Eustachian yang menyeimbangkan tekanan udara pada kedua-dua belah gegendang telinga. Tube Eustachian ini tidak terlibat dalam penghantaran maklumat bunyi. Terdapat satu salur separuh bulat yang akan mengawal keseimbangan badan. Yang ini juga tidak terlibat dalam penghantaran bunyi. Dari jendela bujur, getaran tadi akan sampai kepada koklea. Koklea akan menukarkan getaran bunyi kepada impuls. Akhir sekali, maklumat impuls saraf akan dihantar ke otak melalui saraf auditori. Okey murid-murid, ini ialah gambar cuping telinga. Cuping telinga ini mengumpul dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Ini pula ialah bahagian gegendang telinga. Kamu dapat lihat gambar sebenar gegendang telinga di sini ya. Baiklah, gegendang telinga ini ia akan bergetar apabila dihentam oleh gelombang bunyi. Ia akan menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga kinetik. Seterusnya, ini pula ialah ossicle. Dalam ossicle terdapat 3 jenis tulang, iaitu tulang malleus, tulang incus dan tulang stapes. Ketiga-tiga tulang ini akan memperkuatkan getaran dan memindahkan getaran itu dari gegendang telinga ke jendela bujur. Struktur ini pula dipanggil jendela bujur. Struktur ini memindahkan getaran dari ossicle ke koklea. Ingat lagi tak, cikgu ada beritahu tadi bahawa bahagian tube Eustachian tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Bahagian ini dipanggil tube Eustachian ya, bukan kacang pistachio, jangan tersalah tulis dan periksa. Bahagian ini dia akan menyamakan tekanan di kedua-dua belah gegendang telinga untuk mengelakkan gegendang telinga daripada pecah akibat ketidakseimbangan tekanan.
Okey, ini adalah bahagian koklea. Rupanya seperti siput, ya, tetapi di dalamnya terdapat bendalir. Jadi fungsi koklea ni ialah mengesan getaran dan mengubah getaran kepada impuls saraf. Baik. Ia juga mengubah tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik inilah yang akan disalurkan nanti melalui saraf auditori ke otak. Seterusnya ialah saraf auditori. Saraf auditori membawa impuls saraf dari koklea menuju ke otak. Otak akan mentafsirkan maklumat yang diperolehi. Baik, tadi cikgu ada beritahu kan, tiup eustachian tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Ada satu lagi struktur telinga yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Inilah strukturnya, salur separuh bulat. Salur separuh bulat ini dia mengesan kedudukan kepala untuk membantu mengekalkan keseimbangan. Baiklah, ini ialah telinga palsu. Jangan terkejut, ya, jangan takut. Ya, ini bukan telinga betul. Jadi manusia dapat mendengar bunyi. Tapi bagaimanakah cara manusia mendengar bunyi? Apakah mekanisme pendengaran manusia? Jadi cikgu ada satu video cikgu nak kongsi dengan kamu bagaimana telinga kita bergerak balas terhadap rangsangan bunyi dan seterusnya membuatkan kita dapat mendengar dan mentafsir bunyi. Okey, jom kita lihat video ni sama-sama ya. Adakah anda pernah terfikir bagaimana bunyi masuk ke telinga anda daripada sumbernya dan dapat sampai ke otak anda? Contohnya kalau kita dengar bunyi trumpet, bila ia dimainkan, ia membentuk gelombang bunyi di udara. Bahagian telinga luar iaitu cuping telinga menangkap bunyi tersebut dan melalui satu laluan sempit yang dipanggil salur telinga. Gelombang bunyi itu akhirnya sampai ke gegendang telinga. Ini menyebabkan gegendang telinga bergetar dan seterusnya menggetarkan 3 tulang kecil yang dipanggil malleus, incus dan stapes. Tulang-tulang kecil ini menguatkan atau menaikkan lagi kekuatan bunyi dan menghantarnya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan ianya dipenuhi dengan bendalir atau cecair. Getaran akan menyebabkan cecair ini membentuk riak gelombang. Struktur berbentuk rerambut yang dipanggil cilia terdapat di atas permukaan dalam koklea. Cilia ini akan bergerak mengikut getaran yang diterima dan bahagian atas cilia ini akan menukarkan getaran yang diterima kepada impuls saraf. Bahagian bawah cilia akan merembeskan bahan kimia yang akan menghasilkan impuls saraf ke otak melalui saraf auditori. Melalui salur auditori, maklumat akan sampai ke bahagian otak dan otak akan menafsir bunyi itu sebagai bunyi trumpet. Bagaimana? Faham tak? Senang saja kan? Kalau kamu tidak faham, kamu boleh saja ulang balik video ini. Ini adalah satu contoh bagaimana manusia dapat mendengar. Kalau kita lihat ya pada rajah yang di atas ni, bagaimana cuping telinga mengumpul dan menyalurkan gelombang bunyi ke salur telinga apabila telefon berdering. Ring, telefon berdering kan? Maka bunyi telefon berdering itu akan sampai ke cuping telinga. Cuping telinga akan menyalurkan ke dalam salur telinga dan seterusnya salur telinga akan menghalakan bahagian bunyi tersebut kepada gegendang telinga. Gegendang telinga akan bergetar. Ingat lagi, dia akan bergetar ya. Tenaga gelombang tadi akan bertukar menjadi tenaga kinetik ya. Akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Dan seterusnya, ossicle akan menguatkan getaran bunyi. Ossicle ada 3 tulang tadi, tulang malleus, incus dan stapes. Seterusnya, jendela bujur akan membawa getaran bunyi itu ke koklea. Ingat ya, koklea berbentuk seperti siput ya. Koklea ini akan menghasilkan pertukaran daripada getaran ya. Sebab di dalamnya ada bendalir, daripada getaran dia akan menukarkan getaran tadi menjadi
tenaga elektrik, ya, impas saraf, ya, ataupun tenaga elektrik. Dan ini seterusnya akan dibawa, ya, impas saraf tadi akan dibawa oleh saraf auditori menuju ke otak. Otaklah yang akan mentafsirkan semua impas saraf tu sebagai bunyi-bunyi yang tertentu. Adakah manusia akan sentiasa dapat mendengar dengan sempurna? Jawapannya tidak, ya. Apabila kita semakin berumur, apabila kita semakin tua, maka had pendengaran kita akan terhenti, ya. Akan ada ketikanya manusia akan lama semakin kurang mendengar, ya. Sebab telinga manusia hanya boleh mendengar bunyi dengan julat frekuensi daripada 20 Hz hingga 20,000 Hz. Ya, kita tak sama macam haiwan. Haiwan ada julat pendengaran yang lebih tinggi, malah ada yang lebih rendah. Ya, apabila semakin meningkat usia, julat pendengaran ini akan semakin kecil, semakin kecil. Lihat gambar orang tua ni. Ya, dia terpaksa memakai alat pendengaran untuk membantu dia mendengar dengan lebih baik. Jika kamu pergi ke klinik mendapatkan rawatan ataupun ke hospital, sudah pasti kamu jumpa alat ini dipakai oleh doktor, ya, digunakan untuk mengesan sama ada kamu sakit ataupun tidak. Ini ialah stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengar denyutan jantung, ya. Kadang-kadang doktor letak di bahagian dada kamu, kadang-kadang doktor letak di bahagian belakang kamu, ya. Kenapa agaknya, ya? Cuba fikir-fikirkan. Semakin kita meningkat usia, daya pendengaran kita akan semakin berkurang. Jadi saintis dan juga pekilang-pekilang telah mereka bentuk, ya, alat-alat yang semakin lama semakin kecil untuk diletakkan di telinga. Alat ini mampu untuk menambah daya pendengaran. Dia akan menguatkan lagi bunyi yang diterima oleh telinga. Kalau telinga kita cacat sejak dari kecil, kalau telinga kita cacat akibat kecederaan, bagaimana cara kita nak memperbetulkannya, ya? Okey. Jika seseorang itu kehilangan sepenuhnya pendengaran, kita panggil dia pekak, ya. Hal ini mungkin boleh berlaku akibat banyak perkara. Pertama, jangkitan bakteria, kecederaan, ya, mungkin kegendang telinganya pecah, ya. Mungkin juga akibat proses penuaan, ya, ataupun mendengar bunyi letupan yang sangat kuat. Ya, ini berlaku pada askar-askar, ya, yang berkhidmat dalam zon peperangan. Ya, terdengar bom yang kuat. Ya, ini akan menyebabkan dalam jangka masa panjang ia akan menjadi pekak ataupun hilang pendengaran. Pekak dapat dibetulkan, ya, dengan menggunakan bantuan pendengaran, menggunakan implan koklea, menggunakan pembedahan dan juga penggunaan ubat-ubatan. Murid-murid, terdapat satu istilah yang kita panggil pendengaran stereofonik. Ya, pendengaran stereofonik. Pendengaran stereofonik ialah pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga. Mungkin kamu pernah dengar ataupun menggunakan sebarang software perisian. Dia ada tulis mono stereo, mono stereo, ya, FM stereo contohnya. Jadi itu adalah format untuk bunyi, ya. Jadi pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga ini kita panggil stereofonik. Ia ada kelebihannya, ia dapat menentukan arah dan lokasi sesuatu bunyi dengan tepat. Telinga yang lebih dekat dengan sumber bunyi akan dapat mendengar bunyi dengan lebih kuat dan lebih cepat. Okey, ada dua video terakhir yang cikgu nak tunjuk pada kamu. Video ni memang best. Okey, kita lihat video yang pertama, iaitu video ujian pendengaran bunyi. Are you superhuman or worse than average? In what, you might ask? Juggling? Nah. How well can you hear? We have the coolest hearing test for you. So, testing, 1, 2, 3, 946 176 3871. Did you get those last 10 digits?
That was an important phone number, actually, and this was the shortest, coolest hearing test ever. Just kidding, it was not. However, being able to hear all those numbers is something you owe to your ears. An average human is capable of hearing frequencies from 20 Hz to 20,000 Hz. The older we get, the harder it becomes for us to hear high-frequency sounds. The worse it gets, the fewer chances you have of hearing the bird sing, the beeping of your microwave, and even consonants like S, H, or F. You don't want that to happen to you, right? Do you have any reasons to worry about it? How can you test your ears? Well, Brightside has a simple but 100% accurate test you can take, and we're going to run it in a few moments. When it's done, we're going to share some fun facts on hearing we bet you didn't know. Are you ready for it? Then give this video a like and let's get started. What should you do? Put on your headphones. Make sure you're in a quiet place with no background noises. If you are surrounded by people, politely tell them to shush up. Pardon me, we are running a vital experiment here, you know. Could you please put a lid on it? Just remember to say please and be persistent. You are going to be exposed to sound frequencies a human ear can't perceive. We'll travel across and beyond the human audio spectrum. As soon as your ears start actually perceiving the sound, stop the video and you will see your results. Ready? Let's go! You didn't hear that one, did you? You did? Oh, sorry. Here it goes for real. Well done! Now, let's see how many of us have average or better than average hearing. Hit thumbs up if you started perceiving the sound at 15,000 Hz or earlier. If your results are not so good, don't panic. Your age influences your ability to hear high frequencies, remember? If it's really bad, try it again. Maybe the sound was off on your computer. If you're perfectly sure it's not the computer to blame, you might want to see a doctor to figure out what's up. Agak-agak, bagaimanakah haiwan lain mendengar berbanding dengan manusia? Adakah mereka mampu mendengar pada frekuensi yang lebih tinggi ataupun bagaimana? Jadi, cikgu nak tunjuk satu video ni, kita lihat sama-sama . They may not have ears, but jumping spiders can still pick up 80 to 130 Hz. Sensory hairs along their bodies can detect sound waves from 10 feet away. That's over 300 times their body length. That'd be like you hearing your friend 5 football fields away. Hello there! Snakes can pick up higher frequencies, but start out in the same area, 80 to 600 Hz. Not much, but they can still hear a person speaking in a normal tone of voice at a distance of only 10 feet. Yikes! Octopuses can't hear at all, which is why they don't use vocalization. But they can still pick up vibrations of 400 to 1000 Hz, thanks to a sac-like structure. They do have an amazing sense of touch and sight, though. Elephants have a wide range too, between 17 and 10,500 Hz. They can even hear the sound of approaching clouds. This allows them to sense when a storm is coming. A house sparrow can sense 675 to 11,500 Hz. For most birds, the shape of their head works like an outer ear. It helps funnel the sound waves and determine where they're coming from. A fox can hear sounds at a range of up to 160 feet. They have fantastic hearing and can detect a mouse squeak 100 feet away. Their capacity lets them hear up to 14,000 Hz sound. Humans have a typical range of 20 to 20,000 Hz.
Anything higher than that is considered ultrasonic. Where you stand will depend on your age. At around 40, your limit is 15,000 hertz. At 50, you're down to 12,000. Only teenagers can hear up to 17,000 hertz or more. A chinchilla's hearing range is much like our own, 90 to 22,800 hertz. So much so that scientists have used them to study how loud noises make ear to the brain. Dogs have more sensitive ears than humans, so they don't like loud noises, but they aren't quite as sensitive to high frequencies as cats. They're brilliant at locating and focusing on sounds thanks to muscles around their ears. Their range is 67 to 45,000 hertz. Baiklah pelajar, sekiranya anda suka dengan konten yang cikgu sediakan, cikgu harap sudilah untuk subscribe. Jom belajar sains, dan kita akan jumpa lagi dengan banyak lagi topik-topik menarik dalam rancangan yang lain. Salam sejahtera. Assalamualaikum.